Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni, Isra' Mi'raj, terus persona di Sidratul Muntaha, hikmah dan kisah perjalanan Nabi dalam Isra' dan Mi'raj, karangan Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki dia. Kita nak bincang ini ayat-ayat kebesaran Allah di langit. Topik dia, setiap makhluk mempunyai peraturannya sendiri. Sebelum kita bincang panjang tentang Mi'raj, naiknya Rasulullah SAW ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha, serta apa yang dilihat Rasulullah di langit itu, terlebih dahulu marilah kita dekatkan akal kita ni bahawa Mi'raj itu di luar kemampuan. Satu kena fikir bahawa dia di luar kemampuan dan kesanggupan akal manusia dah. Benda tersebut adalah rahmat Allah. Allah berikan kepada kita merasakan sesuatu yang mendengarkannya ghaib. Jadi Allah perdengarkan kepada kita perkara ghaib pada akal kita lah. Jadi setiap makhluk ni Allah jadikan ada peraturan lah untuk atur diri mereka sendiri. Setiap peraturan itu berubah dengan perubahan terjadi pada ciptaan, atau disebabkan perubahan terjadi pada keadaan makhluk lah. Di sana banyak sekali peraturan, dari setiap peraturan diterapkan pada setiap fasa dari fasa kehidupan makhluk. Sebagai contoh manusia lah, mereka mempunyai peraturan yang mengatur dan menetapkan kehidupan mereka yang sesuai dengan tabiat mereka sebagai manusia. Jin juga mempunyai peraturan yang mengatur kehidupan mereka yang sesuai dengan keadaan mereka, kerana mereka diciptakan dari api. Lain lah. Kerana mereka, maka unsur mereka itu lebih kuat dibandingkan daripada tanah. Ini alam zahir ni. Oleh kerana itu mereka mempunyai peraturan yang berbeza dengan peraturan manusia, di mana mereka lebih cepat bergerak, mempunyai kekuatan lebih dan dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat cepat dah. Mereka juga punya kekuatan yang untuk berubah wujud, dan mereka dapat melihat akan sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Jadi mereka lebih kuat dibandingkan kita berdasarkan peraturan yang ada pada mereka tersebut lah. Mereka pula diciptakan dari cahaya, dan mereka punya peraturan yang lebih kuat daripada peraturan jin lah. Dan kekuatan untuk naik ke langit dan turun dari langit lagi cepat lah. Mereka dapat melihat akan sesuatu yang tidak dapat kita lihat, dan jin pun tak dapat lihat dah. Malaikat ni lebih halus, lebih seni, lebih kata ghaib daripada malaikat lah. Roh ni lebih ghaib daripada jin ni. Tapi malaikat lebih halus lagi lah dia. Jadi setiap makhluk dari makhluk Allah mempunyai peraturannya sendiri yang berbeza antara satu sama lainnya. Kita boleh buat serupa dah. Kita lihat sebab musabab zahir ni ghaib ni sama, tak boleh dah. Mereka ni, jin ni, tidak dapat keluar dari peraturan yang sendiri melainkan dengan izin Allah. Apabila kita ingin melihat, mengetahui hal itu, maka kita dapat rujuk pada kisah Nabi Sulaiman ketika beliau ingin menghadirkan istana Ratu Balqis sebelum dia sampai ke tempat duduknya. Balqis adalah seorang ratu di Sabah. Al-Quran perlihatkan kisah ini kepada kita. Allah SWT firman, berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgah sananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang yang berserah diri?" Surah An-Naml ayat 38. Siapakah orang yang diajak bicara oleh Nabi Sulaiman dan meminta kepada mereka agar mereka dapat mendatang ke istana Ratu Balqis? Allah SWT menyebutkan sebahagian kisah itu kepada kita dalam firman yang berbunyi, "Dan dihimpunkanlah untuk Sulaiman tenteranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan." Surah An-Naml ayat 17. Di sini kita tahulah bahawa tentera Nabi Sulaiman terdiri daripada jin, manusia dan selain mereka. Tiga pula dah. Adakah ketika Nabi Sulaiman berbicara dan meminta untuk menghadirkan istana Balqis, kemudian ada seorang manusia berdiri dan berkata, "Aku akan menghadirkannya"? Adakah manusia yang punya keistimewaan dengan kekuatan tersembunyi dalam gerakannya berkata, "Aku akan menghadirkan untukmu"? Tidak ada dah. Mungkin manusia sendiri juga. Ketika itu manusia semuanya diam, sehingga manusia yang paling kuat di dalam majlis Sulaiman pun tidak ada yang membuka mulutnya, kerana mereka mengetahui bahawa mereka tidak mampu mendatang ke istana Balqis. Ketika itu manusia semua diam kerana permintaan itu di luar kemampuan mereka. Apakah ada jin yang berbicara? Tidak. Jin yang lemah juga diam. Dan yang berbicara ketika itu adalah ifrit dari bangsa jin. Jadi jin yang paling kuat lah, jin ifrit dah. Maksudnya yang punya kekuatan lebih besar daripada jin yang biasa. Apa yang dikatakan ifrit? Jin ifrit ni gimana dah? Allah SWT firman bermaksud berkata ifrit yang cerdik dari kalangan jin kan? Dari kalangan jin. Ifrit termasuk yang cerdik mana ni? Ifrit lah. Dia katakan, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgah sana itu kepadamu sebelum kamu berdiri di tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercayai." Surah An-Naml ayat 39.
Bagaimana Ifrit dapat berkata-kata seperti itu? Ini kerana kekuatan yang ada pada dirinya itu melebihi kekuatan manusia. Dia mampu pergi ke istana Ratu Sabak dan menghadirkan istananya sebelum Ratu Sabak tiba di tempat Sulaiman. Dia telah menetapkan dirinya lebih kuat dan kuasa serta membatasi masanya, iaitu sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Berapa lama masa terjadinya pertemuan Nabi Sulaiman dengan para pengikutnya? Adakah 1 jam, 2 jam, setengah hari atau lebih dari itu? Atau kurang dari semua itu? Yang penting Ifrit dari kalangan jin pada masa ini akan mendatangi istana Ratu Balqis ke tempat majlis Sulaiman. Di sini ada juga seorang yang mempunyai ilmu dari kitab, iaitu seorang manusia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya kekhususan yang menjadikan ia lebih kuat daripada makhluk yang lebih kuat. Dengan demikian kita dapat mengetahuilah bahawa peraturan-peraturan tidak dapat memerintahkan keinginan dan kehendak Allah SWT, akan tetapi kehendak Allah itu mampu menggantikan peraturan yang lebih rendah menjadi lebih kuat dari yang ada. Manusia itu lemah, tiba-tiba dia lebih kuat daripada makhluk kuat Ifrit. Oleh kerana itulah Allah SWT firman, berkatalah seorang yang punya ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgah sana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Surah An-Naml ayat 40. Demikianlah Allah memberikan kekhususan ini kepada seorang manusia yang melebihi kekuatan makhluknya. Dan ia mampu mengerjakan sesuatu yang tidak mampu mereka kerjakan. Demikian itu terjadi kerana Allah telah memberikan ilmu kepadanya dari Alkitab. Cerita ni. Yang kedua ada perubahan pada peraturan-peraturan yang telah ada. Demikianlah kita lihat Allah Maha Kuasa mengubah peraturan makhluknya sesuai dengan kehendak Allah. Akan tetapi bukan hal itu sahaja yang dapat terjadi. Bahkan Allah menjadikan peraturan yang berbeza-beza untuk makhluk pada setiap perkembangan. Sunnatullah, sistem zahir masing-masing ada. Pada makhluk masing-masing, pada setiap perkembangan hidup mereka yang berbeza-beza. Sebagai contoh, manusia yang sudah mati dan hidupnya telah berpindah ke alam barzakh. Serta mereka dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang yang masih hidup. Apabila kita membaca Quran, maka kita akan menemui Allah SWT memberitahu kepada kita tentang hal itu. Allah SWT firman bermaksud, sungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkatkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amatlah tajam. Surah Qaf ayat 2 dah. Tajam dah sangat. Tapi tajam tu tak cerita tanya apa jangan duk caw. Ni orang duk caw keruh ni ganti mandat Tuhan dah. Ambil mandat Tuhan. Tu nak hajat tu bukan ada tajam dia ni. Apa yang perlu kan dengan dia yang dipetunjukkan oleh Allah SWT dia nampak dah syurga nak aku jawab pun apa dah. Ketika itu bukankah manusia dapat melihat malaikat hadir, baik itu malaikat rahmat ataupun malaikat azab nampak. Malaikat ni sangat halus, lebih halus dari jin dah. Lebih gaib daripada jin, tiba-tiba nampak dah. Jin pun nampak. Hal ini dibenarkan dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang kafir, saya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan berasa ngeri. Surah Al-Anfal ayat 50. Lau itu huruf imtina, ini penghalang. Maksudnya sungguhnya kita tidak akan dapat melihat, akan tapi akan melihat itu akan terjadi. Sebagaimana seorang dapat melihat malaikatul maut ketika ia datang untuk mengambil roh seseorang. Jadi di sana ada dua peraturan. Setiap fasa itu akan dijalani oleh manusia dalam fasa kehidupannya. Sampai masa akan tahulah. Kan tapi kita akan membuat contoh yang sangat mudah, iaitu kita akan mengambil contoh yang terjadi pada salah seorang di antara kita. Apa yang terjadi padanya setiap hari dan bagaimana ia berpindah dari satu peraturan kepada satu peraturan dalam waktu yang tidak lama. Manusia bila dalam keadaan terjaga, maka dia akan tunduk dengan peraturan terjaga. Apabila dia tidur, maka dia telah berpindah ke peraturan lain. Dia tidak ada hubungannya dengan peraturan terjaga dah. Hidup ni kena makan, kena minum gapa. Dia sedar dah. Masa tidur, tercaw ke makan minum lah dah. Pergi roh mana-mana dah. Di mana dalam keadaan tidur dia dapat bermimpi sedangkan kedua-dua matanya terpejam. Berjalan dan melangkah kedua kakinya di atas tempat tidur pergi pah mana-mana dah. Bukan itu sahaja, dia juga dapat berbicara dan dia dapat melihat sesuatu yang menakjubkan yang belum pernah dilihat ketika dalam keadaan terjaga. Ada sebagian orang bermimpi dia dapat terbang di udara dan dijatuh dari ketinggian puncak gunung. Padahal tidak ada sesuatu apapun terjadi padanya. Bahkan lebih dari itu, dia pernah mengalaminya dalam mimpinya. Itu semua tidak dapat diterima akal sihatnya. Akan tetapi dia sudah melihatnya dalam mimpinya dah. Dan mimpi bisa macam-macam dah. Takut pun takut macam-macam dah. Hebat pun hebat, lebih hebat dah. Boleh jadi Superman tidur dah. Adakah itu peraturan-peraturan yang manusia tunduk padanya ketika tidur? Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya dan juga mampu untuk membatasinya. Akan tetapi itu sangatlah berbeza sekali dengan peraturan ketika dalam keadaan terjaga. Dekat dalam mimpi ni, pergi main mana cepat dah. Dalam keadaan terjaga ni,
ikut naik kereta, lambatlah kena ikut sasa. Demikianlah manusia dapat berpindah dari satu peraturan kepada peraturan yang lain dengan sangat berbeza sekali. Walaupun ketika hidup lagi tak dia mati lagi dah. Tapi ketika dia tidur tu peraturan lain dia guna. Hal itu dilakukan hanya dengan semata-mata membaringkan tubuh di atas tempat tidur dan memejamkan kedua-dua matanya. Jika terjaga, maka dia telah berpindah kepada peraturan terjaga yang dapat dibatasi kekuasaannya. Dan dia dapat menggunakan panca inderanya untuk mengetahui apa yang berada di sekelilingnya. Apabila dia tidur sekali lagi, maka dia telah berpindah kepada peraturan yang lain. Demikianlah dengan sendirinya manusia dapat berpindah dari satu peraturan kepada peraturan yang lain hanya dalam sekejap masa saja, tanpa dia rasakan atau sedari di sana telah terjadi sesuatu pada dirinya. Apabila hal itu terjadi pada manusia biasa, maka apabila ada sesuatu yang terjadi pada Rasulullah yang merupakan sebaik-baik makhluk Allah, berupa mukjizat yang disempurnakan dengan kuasaan Allah. Maka tanpa ada keraguan lagi kalau baginda dapat berpindah dari satu peraturan kepada peraturan yang lain, sehingga baginda dapat naik ke langit yang ketujuh. Dan tidak mesti seorang tercengang dengan hal itu atau ragu padanya. Jadi dia buat perbandingan kita tidur tu tak. Peraturan lain dah. Rasulullah SAW ni bukan tidur walaupun dalam keadaan jaga pun. Dia peraturan yang lain dah apabila dia melibatkan alam tu dah. Ini kerana kita manusia biasa juga dapat berpindah dari satu peraturan kepada peraturan yang lain dan kita dapat menyaksikannya dan mengetahuinya dah. Apabila kita ingin berbicara tentang apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW ketika Mi'raj, maka banyak sekali yang baginda alami dan lihat. Akan tapi wajiblah kita fahami bahawa apabila mukjizat Isra' merupakan mukjizat yang dapat dibatasi pada manusia, maka Isra' itu tidak seperti yang terjadi pada dengan Mi'raj. Ini kerana Allah SWT menjadikan Rasulullah itu dapat melihat akan sesuatu yang akal manusia tidak dapat untuk dicerna oleh akal manusia. Bahkan Rasulullah SAW di sela-sela Mi'raj telah melihat syurga dan melihat neraka, serta apa yang terdapat dalamnya. Akan tapi adakah akal manusia dapat menggapai sesuatu terdapat dalam syurga? Sesungguhnya apa yang terdapat dalam syurga tidak pernah dilihat, didengar dan terlintas dalam hati. Dalam arti kata, pada mulanya dapat digambarkan, kemudian selanjutnya lafaz manusia tidak mampu untuk menyifati sesuatu yang terdapat dalam syurga. Oleh kerana itu, Rasulullah tidak mampu untuk mendapat perkataan yang mungkin dapat mengibaratkan apa yang baginda lihat dalam syurga. Oleh kerana itulah Mi'raj merupakan satu ketetapan yang pasti bagi Rasulullah. Dan agar manusia dapat tahu bahawa Allah SWT telah memberikan pada Rasulnya sesuatu yang melebihi kesanggupan akal mereka dan kesanggupan gambaran akal semua manusia. Ini memberikan pada kita dua hal. Pertama, posisi Rasulullah di sisi Tuhannya. Posisi itu melebihi semua makhluk manusia yang tidak diberikan oleh Allah SWT kepada siapapun dari makhluknya. Jadi nombor satu dah nak Rasulullah ni tak. Yang kedua, segala sesuatu itu akan terjadi di dunia dan di akhirat. Akan tapi tidak semua sesuatu itu akan keluar dari ilmu Allah. Semua sesuatu itu berada dalam ilmunya. Oleh kerana itulah semua perkara berada di tangannya. Dalam erti kata semua berada pada ilmunya. Mudah-mudahan kita menoleh kepada ayat Al-Quran, maka kita akan menemui Allah SWT berfirman yang berbunyi, sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Surah Yasin ayat 42. Wajib kita tahu sampai pada firman Allah SWT yang berbunyi padanya, maksudnya sesuatu ini ada. Di sini kita mesti melihat pada ada. Disebutkan masa ketika Isra' dan tidak disebutkan masa ketika Mi'raj. Mengapa? Ini kerana keberadaan masa ketika Isra' itu merupakan kebaikan untuknya, iaitu bukti-bukti yang bersifat manusia yang dapat dilihat oleh Rasul kita SAW. Dan itu juga menjadi dalil akal atas kejadian mukjizat. Selama mana Allah SWT memberikan dalil akal untuk menafsir peraturan-peraturan alam untuk Rasulnya dalam perkara yang dapat dirasakan panca indera, pastilah akan dapat merasakannya. Sekalipun ia ghaib dari panca indera manusia ni, Allah SWT telah memberikan peraturan-peraturan dalam sebuah mukjizat yang berada di bumi. Sudah tentu Allah Maha Kuasa untuk memperlihatkannya di langit dengan menaikkan Rasulnya ke langit. Jadi merupakan rahmat bagi akal kita kerana Allah menjadikan untuk kita dalil akal agar kita dapat menguatkan tentang peristiwa yang terjadi pada mukjizat Isra'. Sehingga apabila kita berbicara tentang Rasulullah SAW naik ke langit, maka kita akan membenarkannya. Bumi itu bumi Allah dan langit juga langit Allah. Dia Maha Kuasa untuk mengubah peraturan-peraturan yang berada di bumi dan langit. Hak sebenarnya kita tak boleh pergi langit lagi apa dah. Tapi benda tu apabila Allah membenarkan, membolehkan, bolehlah, tu kuasa Allah, tidak pelik lah. Ada setengah nama dia terpengaruh dengan telajak
Menetek khurafat saja dah. Benda-benda karut tapi kada telajak abad siapa ko nak takwil benda-benda Isra' Mi'raj dan sebagainya dah. Benda-benda mukjizat pelik-pelik tu dia takwil. Sebenarnya benda tu tidak mustahil dia. Kalau belajar sains ni semakin tidak pelik lah. Dia banyak dia ada kelajuan cahaya ke apa macam-macam AMC kelas 2 dah. Banyak lagi dah. Kajian-kajian sains terkini, kajian fizik terkini menyebabkan tidak pelik kita berasa kuasa Allah Taala naik ke langit, menaikkan Nabi ke langit dah. Topik ketiga, makna kesaksian Mi'raj. Akan tapi tidak ada salah seorang kita yang dapat naik ke langit. Kemudian kembali lagi ke bumi sehingga mungkin ditanya kepada Rasulullah agar baginda dapat menjelaskan tentang sesuatu yang berada di langit. Sebagaimana mereka bertanya pada baginda untuk menjelaskan pada mereka tentang sifat Baitul Maqdis. Jadi mukjizat Mi'raj di sini tidak perlu memerlukan masa sebagaimana mukjizat Isra' memerlukan masa. Oleh kerana itu masa dalam Mi'raj tidak disebutkan dan tidak ada hal yang penting untuk mewajibkan keberadaannya dah. Jadi masa pun tidak terikat dah. Berbanding dengan Isra' ternampuk ada masa yang cepat ke apa dah. Mi'raj ni satu ada masalah lain lah. Rasulullah SAW telah melihat Adam di langit pertama, Yahya dan Isa di langit yang kedua, Yusuf di langit yang ketiga, Idris di langit yang keempat, Harun di langit yang kelima, Musa di langit yang keenam dan Ibrahim di langit yang ketujuh. Semua itu adalah para Nabi Allah dan Nabi kita dan semua mereka itu sebaik-baik selawat dan salam. Apakah tertib yang terjadi ketika Rasulullah SAW melihat para Nabi bentuk keutamaan dari setiap Nabi? Atau semua mereka berada pada posisi yang tinggi? Kita katakan sesungguhnya tertib tidak selamanya bermaksud keutamaan. Tertib tu Nabi Ibrahim alaihi atas, Nabi ada bawah ke gapo, tidak menandakan keutamaan. Allah SWT firman dalam kitabnya mulia, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeza-bezakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Surah Al-Baqarah ayat 285. Jadi perbezaan di sini tidak ada sama sekali. Dekat dan jauh jaraknya dari Allah bukanlah disebabkan jarak. Bahkan jauh dekatnya itu terjadi di antara manusia dengan manusia. Tidak dapat dihukumkan dengan jarak semata-mata. Kerana di sana ada manusia yang duduk di sampingmu dan di antaramu dengan dia hanya berjarak berapa meter saja. Bersamaan dengan itu dia terasa jauh darimu. Di mana tidak pernah terlintas dalam fikiranmu. Tak kenal aku dah. Sedangkan ada manusia yang jauh darimu yang jaraknya berpuluh-puluh kilometer. Bersamaan dengan itu dia terasa dekat denganmu. Ingat semua. Sehingga kamu memikirkannya sepanjang waktu dan kamu merasakannya setiap saat. Dan ia sangat dekat dengan dirimu daripada orang-orang yang berada di sekitarmu. Ini penafsiran kita tentang makna manusia dekat kepada Allah kerana mereka sibuk dengan beribadah, berzikir dan bertasbih kepadanya. Dan tidak masuk pada demikian jarak. Ini maksudnya itu untuk bicara bab jarak lah sebenarnya. Rasulullah SAW banyak melihat di perjalanan Mi'rajnya. Sekali-kali kita tidak akan memaparkan semuanya. Dalam Mi'raj ni banyak kali tengok lagi lah. Daripada Isra' ni, Mi'raj ni naik ke langit tu lebih banyak pada diperjalankan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Akan tapi kita hanya membicarakan beberapa contoh saja. Rasulullah telah melewati satu kaum yang menanam dan menuai dalam satu harinya. Ketika mereka menuai, maka ketika itu juga kembali tumbuh dan mereka tuai lagi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka itu adalah para mujahid yang berjuang jalan Allah. Padahal mereka telah dilipat gandakan sebanyak 700 kali ganda pahalanya. Nabi juga telah melihat seorang wanita tua yang lemah dan payah untuk menghayungkan kedua-dua lengannya dan dia mengenakan berbagai-bagai perhiasan. Ketika Nabi SAW bertanya tentangnya, Jibril menjawab, inilah dunia. Penyerupaan ini mendekat kita kepada makna kehidupan dunia. Itu dunia telah menipu manusia dengan keindahan dan memfitnah mereka. Akan tapi mereka tidak mengambil sesuatu apapun dari dunia. Tak dedek pada guna dunia. Mengapa Rasulullah SAW melihat dunia dalam wujud wanita tua yang lemah? Ini kerana umur dunia tidaklah panjang. Tua dah umur dunia. Rasulullah SAW bersabda, aku diutus dan hari kiamat itu seperti dua ini. Sambil mengisyaratkan kedua-dua jarinya. Ini membuktikan bahawa hari kiamat sedang sangatlah dekat. Dan umur dunia tidaklah lama lagi. Oleh kerana dunia terlihat seperti wanita tua yang lemah. Akan tapi manusia tidak perlu menyibukkan dirinya dengan umur dunia. Kerana umur dunia tidak dapat dikiaskan dengan sesuatu yang hidup di alam ini. Akan tapi bandingkanlah dengan umurmu. Kalau nak kira umur dunia ni jauh tua daripada umur manusia. Kita cakap umur kita. Di mana sekarang ini kamu berada di dunia. Apabila umur manusia hidup rata-rata hanya 60 atau 70 tahun. Itu paling lama dah.
maka tinggal dunia tidak akan lama lagi sebentar je dah. Maka seolah-olah dunia itu memberikan hal yang penting bagimu. Namun umurnya disebabkan untuk umur itu sangatlah pendek. Paling lama hanya 60 atau 70 tahun sahaja. Kamu hidup di dunia. Oleh kerana itu selamanya dunia terlihat seperti wanita tua yang lemah. Kerana manusia tidak dapat tinggal dunia melainkan hanya sebentar saja. Jadi maksud sebenarnya kita wanita tua tu bukan umur dunia. Umur kita sebenarnya ya dah. Umur kita ni dengan cara bahasa nama pasal kita duduk dunia ni sebentar saja dah. Tu maksud wanita tua bukan dak cara. Ramai orang faham kat apabila Nabi cerita wanita tua nampak bukan cara ko umur dunia dah. Umur kita manusia ni pendek. Tak ada sibuk dengan hiasan dunia tiba-tiba mati dah. Kemudian Rasulullah SAW juga melihat beberapa orang yang memukul kepalanya dengan batu sehingga pecah dengan darah yang mengalir-ngalir darinya. Kemudian kembali semula sebagaimana keadaannya. Kemudian mereka kembali lagi memukul kepalanya dengan batu. Lalu kembali lagi seperti semula dah. Lepas pecah tu, takut semula apa dah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya siapakah mereka wajib Jibril. Jibril AS menjawab mereka itu ialah orang yang sangat berat kepalanya untuk melakukan solat wajib. Berat kepala malah nak semaya dah. Perumpamaan yang diperlihatkan kepada kita merupakan siksaan yang akan terjadi dari perintah yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dibawakan kepada Rasulullah susu dan khamar. Kemudian Rasulullah mengambil susu. Lalu dikatakan padanya, kamu telah mengambil fitrah. Kerana tabiat fitrah itu bersih dan susu yang diminum tidak dibuat oleh manusia. Dibandingkan dengan khamar, kerana mesti kita tinggalkan buah-buahan hingga busuk dan menjadi khamar yang dapat merosakkan akal. Allah SWT ingin agar akal manusia itu tetap terjaga sehingga dapat melaksanakan kewajipan-kewajipan seperti solat, zakat, puasa dan sebagainya. Ketika akal hilang disebabkan khamar, maka seolah kamu telah menolak nikmat Allah yang paling besar yang dengan itu kamu dapat melaksanakan kewajipan-kewajipan. Maka bagaimana kamu dapat mengerjakan solat dan puasa sedangkan akalmu hilang? Jadi hilangnya akalmu di sini merupakan perbuatan dosa besar pada hak kewajipan yang dibebankan kepada kita. Apabila kita menunjuk kepada orang-orang yang malas mengerjakan solat, maka yang menyebabkan manusia itu malas mengerjakan solat adalah akal dan fikirannya. Akal fikirannya hak malas tu. Kerana akal dapat mengkhabarkan bagaimana jika dia meninggalkan jualan. Kemudian dia pulang, maka hilanglah rezekinya. Kalau dia nego kat tak, dia tak jual kat tak boleh fitih dia. Oleh kerana itu, siksaan datang pada kewajipan yang diterapkan oleh akal, diterapkan akal dalamnya. Kerana orang gila dan orang yang tidak sempurna akalnya tidaklah diwajibkan. Semaya pun kepada orang yang berakal. Orang tak ada akal, orang gila ke apa tak wajib semaya. Ataupun belum mayis kau ke apa budak kecil kau dah lebalik. Di sela-sela Mi'raj, Rasulullah SAW juga melihat satu kaum yang memotong lidahnya dan bibirnya dengan gergaji. Ketika telah terpotong, maka lidah dan bibirnya kembali seperti semula. Ketika baginda bertanya siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab mereka adalah para khatib yang berkata akan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Gitu dah. Gitu kamu. Khatib ke? Da'i ke apa tak? Tak email ke dakwah, pendakwah ke apa ya benda ya ajar ke tapi dia tak buat. Apapun sesuatu terdapat di dunia tidak dapat terpengaruh dalam memisahkan di antara perkataan dan perbuatan melainkan kekuatan manhaj Allah. Oleh kerana itu orang yang beragama mesti menjadi suri teladan sehingga manusia dapat mengikutinya dan mendengar perkataannya. Ilmuwan kimia, ilmuwan alam, ilmu alam dan ilmu yang lainnya. Kadang-kadang mereka melakukan apa pun yang mereka kehendaki tanpa berjalan di jalan yang benar. Akan tetapi ini tidak berpengaruh padanya sehingga manusia tetap saja mengambil manfaat darinya. Melainkan para ulama' apabila mereka tidak menjadi suri teladan. Kalau ulama' tu kecek lain, buat lain, maka manusia akan berpaling darinya dan menolak mengambil agama darinya. Dunia ni orang ambil jahat setara mana pun dah. Tapi agama ni kalau tengok ustaz ke apa tidak berakhlak sebagai agama suruh, orang ketinggal pakai agama tinggal dah. Oleh kerana itulah para khatib yang berkata sesuatu dan perbuatan mereka berbeza dengan apa yang mereka kerjakan. Yang mengajar lain, buat lain, maka mereka telah memalingkan manusia dari agama mereka dah. Dia kata kau orang ribu orang jahat lah apa sedangkan perangai ustaz sendiri menyebabkan manusia lagi daripada agama dah. Kerana Allah SWT telah memberikan tugas kepada mereka untuk menyebarkan agama dan menasihati manusia. Bersamaan dengan itu mereka tidak menjaga nikmat ini agar mereka menjadi suri teladan dan mereka mengamalkan manhaj Allah. Akan tapi mereka malah melakukan sesuatu tidak diperintahkan oleh Allah. Ketika manusia telah merasakan itu, maka mereka akan menolak untuk mengambil ilmu dari ulama'-ulama' tersebut. Oleh hal itu menyebabkan manusia menjadi semakin sesat. Oleh kerana itulah bibir dan lidah mereka dipotong. Kerana mereka adalah sebab manusia berpaling dari agama dan menjauhkan manhaj Allah.
Cuba kita perhatikan firman Allah Taala berbunyi. Maksudnya, hai orang-orang beriman, mengapakah kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Amat besar kebencian di sisi Allah. Bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Surah As-Saffat ayat 2 hingga 3. Rasulullah SAW juga melihat sebuah batu yang keluar dari lembu jantan, dan lembu jantan itu ingin kembali dari tempat yang keluar. Namun ia tidak mampu lagi. Jibril menjawab ketika Nabi bertanya hal itu. Sungguhnya ini perumpamaan lelaki yang diberikan janji dan bersumpah atasnya. Kemudian dia tidak mampu untuk melaksanakan sumpah janji tersebut. Dan dia tidak mahu merujuk pada janji dan sumpahnya. Oleh kerana itu Allah meminta kepada kita agar janganlah terlalu banyak bersumpah. Dan jangan pernah berjanji melainkan bila kita sanggup untuk melaksanakannya. Oleh kerana itulah Allah SWT firman yang bermaksud, dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu. Sumpah menipu. Yang menyebabkan tergelincir kakimu sudah kukuh tegaknya. Dan kamu rasakan kebelaratan di dunia kerana kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan bagimulah azab yang besar. Surah An-Nahl ayat 94. Seorang yang berkata sebuah perkataan dan dia memberikan janji, kadang-kadang dia tidak menyedari bahawa itu sudah dihisap. Dan dia cuba untuk kembali kepada kedua-duanya, namun tidak mampu lagi. Tak boleh tarik. Dan di sana masih banyak lagi penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Rasulullah SAW di dalam perjalanan Mi'rajnya. Di sana juga ada kebesaran Allah yang diperlihatkan oleh Allah kepada baginda, dan di sana juga ada Sidratul Muntaha, di mana Nabi SAW telah sampai kepadanya, sampai ke sana. Saat topik keempat, Rasulullah melihat kebesaran Allah yang besar. Rasulullah melihat kebesaran Allah yang besar. Kita tetap bercerita tentang apa yang dilihat Rasulullah SAW dalam perjalanan Mi'rajnya, dan baginda telah sampai ke Sidratul Muntaha. Apabila kita masuk pada sebahagian apa yang dilihat Rasulullah, maka kita akan memberikan perumpamaan saja, kerana kita tidak mampu untuk menceritakan hal itu secara terperinci. Manusia di dunia itu disibukkan dengan dua hal: harta yang mereka kumpulkan dari yang halal dan dari yang haram, dan martabat manusia yang mereka melampaui batas dengan perkataan dan perbuatan. Jadi harta dan martabat merupakan dua asas yang menyebabkan terjadi kerosakan di muka bumi. Harta yang Rasulullah lihat itu terjadi pada orang yang makan riba. Rasulullah SAW telah melihat satu kaum yang berenang-renang di lautan darah, dan mulut mereka dilemparkan dengan batu. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril tentang mereka. Jibril menjawab, mereka itu para pemakan riba. Berenang di lautan darah, mulut mereka dilempar dengan batu. Mulut kena lempar dengan batu. Mereka itu para pemakan riba. Ini berkenaan dengan tubuh, manakala pemakan riba memakan harta tersebut. Demikian itu kerana darah ketika berada dalam tubuh itu membawa manfaat, dan ketika keluar dari darah itu menjadi rosak dan tidak berguna lagi. Darah tu dari tubuh bermanfaat. Tubuh dari luar tak boleh lah. Tak guna, tak ada faedah. Soalnya orang yang makan riba, mereka telah mengeluarkan harta dari pekerjaan yang bermanfaat di kehidupan mereka untuk mereka rosakkan dengan riba. Dengan demikian jadilah mereka itu orang yang telah menghalangi harta untuk melaksanakan putarannya dalam aktiviti kehidupan. Perniagaan, gapo sistem yang biasa ni, ia tidak ada riba ni. Itu adalah sistem yang adil. Sistem untuk menggerak-gerakkan ekonomi. Riba ni tidak menggalakkan ekonomi sebenarnya. Dia mencengkam orang miskin. Sehingga terciptalah kerosakan ekonomi di dunia. Oleh kerana itu mereka telah mengganti makanan yang bermanfaat untuk manusia dengan sesuatu batu yang tidak bermanfaat. Riba maknanya orang yang kaya bertambah-tambah kaya dan orang miskin bertambah-tambah miskin, dan ini bukanlah pekerjaan harta di dunia. Bukan sistem ekonomi yang adil, yang seimbang. Kerana harta itu membantu untuk memakmurkan dunia, membuka lapangan pekerjaan buat manusia, dan bersedekah pada orang fakir. Bersedekah pada orang fakir dan orang yang memerlukan. Itu matlamat dunia, ekonomi kau gapo, sedekah gapo. Jadi riba ni ia bukan ambil daripada orang kaya, ambil daripada orang miskin. Akan tapi riba telah menggantikannya dengan menjadikan darah yang mengalir-alir di urat untuk diberikan kepada manusia yang sanggup untuk bekerja dan berproduksinya. Jadi orang yang boleh buat kerja tak kerja, orang miskin yang tekan orang miskin. Orang yang makan riba tidak bertambah hartanya disebabkan pekerjaan, akan tapi disebabkan menindas keperluan orang lain. Dia tak buat kerja, tak nego buat apa, dia beri orang miskin, suruh buat kerja ke dia. Itu konsep riba. Mereka para pemakan riba, dalam perut mereka terdapat api neraka. Api neraka itu bahan bakarannya dari bebatuan. Oleh kerana itu mereka dilampari dengan batu, sehingga api tetap menyala-nyala dalam perut mereka dan tidak mati selama-lamanya.
Sedangkan martabat yang digambarkan dapat merosakkan alam ini, Rasulullah SAW telah melihatnya pada satu gambaran. Orang-orang yang melampaui batas pada martabat manusia, baik dengan perkataan dan perbuatan. Orang-orang yang melampaui batas pada martabat manusia dengan perkataan, iaitu satu kaum yang mereka mempunyai kuku tersebut dari tembaga. Kuku dari tembaga dia. Kemudian mereka saling mencakar wajah dan dada mereka dengannya. Wajah itu untuk merupakan sesuatu yang paling mulia pada manusia. Maka ketika kamu hendak merendahkan seseorang, maka kamu dapat mengatakan, kamu telah meletakkan hidungnya di tanah. Mereka orang-orang yang melampaui batas terhadap martabat manusia. Dengan perkataan mereka dan memburuk-burukkan wajah mereka, maka Allah akan mendatangkan mereka pada hari kiamat dengan muka yang buruk. Rasulullah SAW juga telah melihat manusia yang meninggalkan daging yang baik di depan mereka dan memakan daging yang busuk. Kemudian baginda bertanya kepada Jibril tentang mereka. Jibril menjawab, mereka itu para penzina. Laki yang di sisinya ada wanita yang halal lagi baik. Kemudian dia meninggalkannya dan pergi kepada wanita yang haram. Wanita yang di sisinya ada laki yang halal dan baik, dan dia pergi kepada laki yang haram. Rasulullah SAW juga telah melihat lelaki yang membawa beban yang tidak sanggup dia angkat. Kemudian dia menghulurkan tangannya untuk menambahkan lagi bawaannya. Nak akak mana ada tu cukup dah, teruk dah. Ambil lagi bawaannya dah. Nak pikul lagi. Jibril berkata mereka itu adalah orang yang membawa amanah dan mereka tidak mampu untuk melaksanakan amanah. Bersamaan dengan itu mereka menyukai untuk menambah-nambah amanah yang baru. Nak jadi apa? Untuk wakil dan jadi menteri dan nak jadi jawatan tinggi nak. Inilah sebahagian yang dilihat Rasulullah SAW dalam perjalanannya. Kadang-kadang ada sebahagian manusia bertanya-tanya bagaimana Rasulullah SAW dapat melihat orang yang malas mengerjakan solat. Bersamaan solat wajib dalam agama Islam belumlah difardukan lagi. Dan bagaimana Nabi dapat melihat semua itu bersamaan belum datang lagi masanya dah. Semuanya 5 waktu tak disyariatkan lagi lah. Nabi tengok tengah jalan tak siapa jumpa dengan Tuhan lah. Kami katakan sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui hal yang ghaib di langit dan bumi. Segala sesuatu yang ada itu berada dalam ilmu Allah. Kita sebagai manusia, apabila kita ingin membuat sebuah bangunan, terlebih dahulu kita mestilah membuat sketsa, membuat sketch langkara bangunan yang akan kita bangunkan. Manakala seorang arkitek telah menjadi orang yang handal, maka dipastikan dia akan dapat mengetahui secara terperinci tentang struktur bangunan yang akan dibangunnya. Maka bagaimana pula dengan Allah yang menciptakan alam ini, pastilah di sisinya terdapat gambarannya. Apa yang akan terjadi dalam dunia ini sejak manusia diciptakan hinggalah kekal berada di syurga atau di neraka. Selanjutnya apa yang terjadi setelah itu tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah. Apabila seorang arkitek telah handal dalam membuat satu bentuk bangunan dan berdirilah bangunan tersebut, pastilah apa yang digambarkan dan bangunan yang sudah jadi tidak ada perbezaannya. Demikianlah pula alam ini pasti sesuai dengan ilmu Allah yang Maha Kuasa, yang tidak ada hal yang ghaib baginya. Baik di langit dan bumi. Jadi pelaksanaan di sini disebabkan kekuasaan Sang Pencipta. Selama di sisi Allah SWT segala yang ghaib di langit dan bumi, maka itu semua berada dalam ilmu Allah belaka. Apa itu Sidratul Muntaha? Rasulullah SAW sentiasa bersama Jibril AS sehingga mereka berdua sampai di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah sebuah tempat yang berakhir di sisinya semua ilmu makhluk. Ilmu makhluk itu sekat tu sahaja. Jadi Sidratul Muntaha merupakan akhir ilmu yang Allah ciptakan, baik manusia, jin dan malaikat, sampai segala sesuatu yang diwahyukan. Allah SWT firman, dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya asli pada waktu yang lain, iaitu di Sidratul Muntaha. Berdekatannya ada syurga, tempat tinggal. Surah An-Najm ayat 13 hingga 15. Di sini kita bertanya-tanya siapa yang dilihat Rasulullah SAW untuk sekian kalinya. Dikatakan sesungguhnya itu adalah Jibril. Pada awalnya Nabi telah melihat Jibril sepanjang perjalanan Isra. Kemudian Nabi melihatnya lagi dalam wujud yang asli ketika berada di Sidratul Muntaha. Soalannya, kita mesti memahami bahawa peraturan-peraturan yang mesti dituruti Rasulullah ketika berada di Sidratul Muntaha pasti lebih maju dari peraturan-peraturan makhluk. Kerana baginda telah sampai ke tempatnya semua ilmu makhluk terhenti di sisinya. Ketika berada di Sidratul Muntaha tidak mungkin siapa pun makhluk yang dapat menjelaskan sifatnya atau sifat Jannatul Ma'wa. Sesungguhnya ilmu supaya dapat berpindah dari manusia kepada yang lain mestilah mempunyai tata cara, dan tata cara itu berhajat kepada bahasa. Dan bahasa memerlukan penjelasan. Penjelasan itu wajiblah kita dapat pertama kali sekali. Kemudian setelah itu barulah didapatkan lafaz. Perkara-perkara ini tidak pernah terdengar oleh telinga kita, terlihat oleh mata kita dan tergambar di akal kita. Dan tidak terlintas di hati kita bagaimana kita dapat meletakkan padanya lafaz-lafaz. Oleh kerana itulah kita mesti mengambilnya dari Allah.
Iaitu apa sahaja Allah beritahu pada kita tentangnya tanpa kita harus bertanya bagaimanakah. Atau kita cuba untuk menghasilkan penjelasan tersendiri kerana kita orang yang lemah. Apabila Allah SWT beritahu pada kita akan sesuatu yang mendekat bentuknya pada akal kita, maka kita dapat mengambilnya di sisi firman Allah SWT. Oleh kerana itu, ketika Allah berbicara pada kita tentang syurga, Allah tidak memberikan pada kita bentuknya. Kerana kita tidak mempunyai makna untuk menamakan bentuk yang hakiki tersebut. Bahasa pun tak ada nak cerita dia tentang syurga. Akan tetapi Allah SWT firman, maksudnya perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang bertakwa ialah seperti taman. Mengalir sungai-sungai dalamnya, buahnya tidak henti-henti, sedangkan naungannya demikian pula surah 2 ayat 35. Akan tetapi apakah ini yang dinamakan syurga? Sungguhnya itu hanyalah perumpamaan saja, kerana syurga belum pernah dilihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Maka tidak mungkin akal manusia dapat menyelami sesuatu yang terdapat dalamnya. Akan tetapi Allah SWT mendekatkan bentuknya kepada kita dengan kadar pemahaman akal kita yang terbatas. Apabila kita telah sampai kepada fasa yang dalamnya orang beriman masuk dalam syurga, maka kita akan melihat kenikmatan yang tidak pernah diketahui oleh penduduk bumi. Kerana itu melebihi kesanggupan akal kita semuanya. Allah SWT berfirman yang bermaksud, sungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kuasaan Tuhannya yang paling besar. Nabi dah tengok tanda-tanda kuasaan Tuhan yang paling besar. Surah An-Najm ayat 14. Apabila kita renungkan ayat ini, pastilah kita tak menemui bahawa pemberitahuan itu dari Allah untuk kita dan bukanlah pemberitahuan dari Rasulullah. Rasulullah SAW tidak mengatakan aku telah melihat kebesaran-kebesaran Allah yang paling besar. Akan tetapi Allah lah yang telah memberitahu pada kita tentangnya. Akan tetapi apakah Allah memberitahu pada kita tentangnya? Kerana kita akan dapat memahami atau kita akan dapat mengetahuinya? Atau akan kita mampu untuk menyelami apa itu ayat-ayat Allah yang besar itu? Tentunya tidak. Kita sangat dangkal untuk dapat memahami ayat Allah yang banyak tersebut. Maka apa yang terlintas di akalmu tentang tanda kuasa Allah yang paling besar? Nak bayangkan tak? Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki tanda-tanda kuasaan yang tidak terhitung dan tidak terbatas. Baik itu tanda-tanda kuasaan yang dapat kita lihat dan rasakan, dan juga tanda-tanda kuasaan yang ghaib dari kita yang terdapat di bumi dan di langit. Yang tidak dapat kita lihat dan tidak dapat kita rasakan. Semua alam ini merupakan ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Dan kita tidak dapat mengetahuinya melainkan hanyalah sedikit saja. Dalam Al-Quran ada disebutkan penisbahan tanda-tanda kuasaan Allah kepada Musa yang berbunyi. Maksudnya, dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu. Nescaya keluar menjadi putih cermelang tanpa cacat. Sebagai mukjizat yang lain pula. Untuk kami perlihatkan padamu sebahagian dari tanda-tanda kuasaan kami yang sangat besar. Surah Taha 2 hingga 23. Kami katakan sungguhnya Allah SWT mempunyai tanda-tanda kuasaan Allah yang besar di bumi ini dan juga di langit. Musa telah melihat tanda-tanda kuasa Allah yang besar di bumi. Sedangkan Rasul kita SAW telah melihat tanda-tanda kuasa Allah Tuhannya yang besar di langit. Tanda-tanda kuasa Allah di langit. Allah SWT telah memberitahu kepada kita bahawa Rasulullah SAW telah melihat ayat-ayat yang besar di langit. Pemberitahuan ini bukanlah maksud bahawa kita akan dapat memahami dan kita mengetahui apa itu tanda-tanda kuasa Allah yang dimiliki Allah SWT. Ini kerana sebagaimana telah kita katakan bahawa semua itu melebihi akal kita. Akan tetapi maksudnya bahawa agar kita dapat mengetahui Rasulullah SAW telah mendapatkan posisi kedudukan yang tinggi di sisi Tuhannya. Selama Rasulullah SAW telah melihat tanda-tanda kuasa Allah yang besar itu, maka mestilah sebelumnya baginda telah melihat tanda-tanda kuasa Allah yang lainnya. Akan tetapi sebahagian mufassir berkata, makna firman Allah SWT berbunyi, maksudnya sungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kuasaan Tuhannya yang paling besar. Surah An-Najm ayat 14. Sesungguhnya Rasulullah telah melihat tanda-tanda kuasaan Allah yang besar yang dimiliki oleh Allah. Maksudnya tanda-tanda kuasaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Allah. Besar itu menjadi sifat bagi tanda-tanda kuasaan Allah ini. Akan tetapi hubungan tersebut menguatkan bahawa Rasulullah telah melihat tanda-tanda kuasaan Allah yang besar dari tanda-tanda kuasaan Tuhannya. Maka tanda-tanda kuasaan Allah yang telah dilihat oleh Rasulullah di langit semuanya merupakan tanda-tanda kuasaan Allah yang paling besar. Dasar kebesarannya itu kerana nisbah kepada Allah SWT. Akan tetapi di sana masih ada lagi tanda-tanda kuasa Allah yang besar yang dilihat oleh Rasulullah. Di mana akal tidak dapat untuk menghuraikannya. Firman Allah Ta'ala yang berbunyi yang bermaksud, sungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kuasaan Tuhannya yang paling besar. Surah An-Najm ayat 18. Jikalau kita ambil dengan cara menghubungkan secara bahasa, maka Rasulullah SAW telah melihat tanda-tanda kuasaan Allah yang besar dari tanda-tanda kuasaan Tuhannya. Maka seolah lafaz besar di sini merupakan bentuk maf'ul objek dan bukanlah bentuk na'at sifat bagi ayat.
Oleh kerana itulah ketika kita membaca ayat berbunyi, maksudnya sungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda kekuasaan Tuhan yang paling besar. Surah An-Najm ayat 18. Apa yang telah dilihat oleh Rasulullah dari kekuasaan Tuhan yang paling besar? Nabi telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar, dan Nabi melihat tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut di akhir perjalanan Mi'rajnya. Lepas kita cerita ni. Dekat akhir-akhir ni, siapa ko Nabi naik ke Sidratul Muntaha, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.